Salam sejahtera dan selamat pagi. Masyarakat peneroka yang moden, maju dan menjadi contoh dalam pelbagai aspek. Itu impian Kerajaan Barisan Nasional. Bagaimanapun, Timbalan Perdana Menteri berkata ia suka direalisasikan tanpa sokongan padu daripada warga peneroka. Datuk Seri Muhammad Najib berucap pada majlis perjumpaan bersama peneroka Felda gugusan Chini pekan petang semalam. Menurutnya, kerajaan sangat komited dalam meningkatkan kualiti hidup masyarakat peneroka Felda. Tahun ini saja beliau menjelaskan hampir 90 juta ringgit diperuntukkan bagi membina dan menambah baik kemudahan di tanah rancangan. Jumlah itu meningkat lebih 100% berbanding 44 juta ringgit tahun lalu. Peruntukan tahun ini termasuk 13 juta ringgit bagi pembinaan 5 kompleks sukan komuniti bagi menggalakkan amalan gaya hidup cergas dan sihat di kalangan warga peneroka. Dan pada satu sidang media, Datuk Seri Najib mengulas mengenai pelan pembangunan yang dirancang untuk Kelantan. Sejajar dengan tanggungjawab menunaikan janji, ia bukan sekadar retorik. Sebaliknya, kata Timbalan Perdana Menteri, ia berpaksikan keupayaan dan rekod cemerlang Kerajaan Barisan Nasional untuk melaksanakan apa yang dirancang. Kita mempunyai harapan yang baik untuk berjaya. Namun kita mesti berbeza buat. Kita mesti meyakinkan kepada rakyat Kelantan bahawa kita mempunyai sesuatu perancangan dan sesuatu pelan tindakan untuk negeri Kelantan yang disokong sepenuhnya oleh kerajaan pusat. Kita telah membuktikan. Isnin lalu, Naib Presiden PAS Datuk Husam Musa berkata, kebangkitan UMNO di Kelantan sekarang memberi saingan besar kepada parti berkenaan. Datuk Seri Muhammad Najib akan memulakan jelajah kempen ke seluruh negara bermula dengan Kelantan hari ini. Mengenai jentera parti, beliau yang juga pengarah pilihan raya BN, ia berjalan lancar walaupun ada beberapa kawasan menghadapi masalah dalaman yang akan diselesaikan segera. Datuk Seri Muhammad Najib turut kesal dengan tindakan Presiden PAS yang enggan bersalam dengan calon BN Parlimen Marang. Sebagai pemimpin yang memperjuangkan Islam, segala amalan yang kita lakukan mesti mencerminkan dengan keputusan Islam pada kita. Sebab Islam ni mementingkan bukan saja hubungan dengan Allah, tetapi hubungan manusia dengan manusia juga. Ahad lalu, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dikatakan enggan menyambut salam calon BN Parlimen Marang, Datuk Dr. Ahmad Ramzi Muhammad Zubir. Puluhan pelanggan sebuah restoran di Ibu Negara nyaris maut apabila lantai premis itu tiba-tiba runtuh ketika mereka sedang menjamu selera. Kejadian di Jalan Alu itu menyebabkan 2 pekerja restoran terperangkap. Sebuah jentera bomba dan 20 anggota digegas ke lokasi selepas menerima panggilan kira-kira jam 5.30 petang. Tangga penyelamat terpaksa digunakan untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa yang terperangkap. Ini kerana tangga yang menjadi laluan ke tangga atas runtuh. Siasatan awal polis mendapati pemilik restoran sedang melakukan kerja pengubahsuaian di bahagian bawah bangunan. Tindakan kontraktor yang memotong tiang utama dikatakan punca kejadian ini. Sepasukan SMART turut dikerah mencari mangsa yang terperangkap. Di Ipoh lain ceritanya, seorang nenek dan 3 cucunya terselamat dalam kejadian tanah terlus di Kampung Manjoy. Ia dikatakan kesan gegaran bumi di barat daya Sumatera Isnin lalu. Kejadian berlaku kira-kira jam 4.30 pagi semalam. Fatimah Mat ketika itu hendak bangun pagi menunaikan solat subuh dan menyediakan sarapan untuk 2 cucunya yang bersekolah. Macam hujan batu tau dari atas tu. Pak macam tu. Lepas tu macam kucing bekerja-kerja atas siling tu. Tapi kucing ni bukan kucing yang biasa lah, macam garang sangat.
bongkahan dikesan selebar kira-kira 2.5 meter dan panjang 4 meter dengan kedalaman lebih 3 meter. Untuk sementara, Fatimah akan tinggal dengan adiknya, sementara usaha pihak berkuasa mendapatkan tanah di kampung tersusun bagi membina rumah baru. Bekas Adun Manjoy, Datuk Nazri Ismail, yang juga calon BN kawasan itu berkata, keluarga Fatimah akan menerima bantuan makanan daripada Jabatan Kebajikan Daerah Kinta. Permohonan habeas corpus 4 peguam dan seorang bekas pegawai bank yang mendakwa mereka pemimpin Hindraf dibebaskan daripada tahanan ISA ditolak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati M. Manoharan, V. Manabatirau, P. Utaya Kumar, K. Hendrakaran dan K. Vasanta Kumar gagal membuktikan sebarang pelanggan undang-undang dan perintah dikeluarkan Menteri Keselamatan Dalam Negeri ke atas mereka sah di sisi undang-undang.